Alhamdulillah ada buku sulung sebab kenal penerbit semangat macam akak. Thank you Aisyah. Alang-alang Aisyah komen ni kan, saya story lah sikit tentang perjalanan bagaimana Aisyah dapat tulis dan terbit buku yang pertama. Tahun 2019 iaitu sebelum PKP kan, saya ada anjur satu bengkel lah, bengkel penulisan di Kota Kinabalu. Yang daftar hanyalah 2 orang iaitu Aisyah dan Kak Ain. Sebenarnya rezeki juga, kami ada banyak masa untuk berbincang tentang perjalanan kehidupan. Apa yang kami buat adalah lukiskan sungai kehidupan. Sungai kehidupan ni salah satu teknik lah macam mana kita membaca kehidupan ini. Kena lukis, bukan tulis. Ketika kelas bukan menulis, kami banyak melukis. Okay. Tuliskan dot lah, fasa sulit dalam kehidupan, kemudian fasa belajar, kemudian fasa yang okey sikit, macam itulah. Aisyah pun banyak menangis ketika bengkel itu. Dipendekkan cerita, Alhamdulillah Aisyah telah berjaya menulis sebuah buku kisah hidup dia, iaitu Travelog Hati Seorang Mualaf. Seronok sebenarnya baca kisah hidup orang lain ni. Dan Alhamdulillah Aisyah juga seorang penulis yang sangat-sangat jujur. Dia telah menulis macam mana dapat hidayah sehingga mengucap syahadah. So ada dia tulis ni, Allah is calling many times. Sampailah bila tiba waktu panggilan Allah harus disambut. Itulah bahagian hidup seorang manusia yang bernama Aisyah, yang mencari Tuhan sehingga kembali fitrah dan usaha istiqamah. Selamat bercinta dengan ujian. Untuk Aisyah, tahniah kerana telah berjaya menulis buku setebal 208 muka surat, dan saya tunggu karya yang kedua Aisyah. Untuk anda yang macam Aisyah yang ingin menulis kisah hidup anda, dokumenkan membentuk buku, boleh klik link di bio. Assalamualaikum kepada Aisyah, sahabat dari Sabah kan. Betul. Apa yang saya boleh bagi tahu adalah dalam kehidupan dunia ni, ujian adalah satu perkara yang kita tak boleh lari. Sejauh mana kita sembunyi, sejauh mana kita lari, apa pun usaha kita cuba untuk elak daripada ujian, tetap ujian akan datang meninggal dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah, setiap ujian itu tak pernah gagal dewasakan kita. Kita akan didewasakan oleh ujian-ujian yang meninggal dalam kehidupan kita. Tak mungkin Allah jadikan suatu perkara itu sia-sia. Tak mungkin Allah jadikan ujian yang meninggal dalam hidup kita itu sia-sia, tak ada makna. Mustahil. Pasti akan ada makna, bahkan bukan satu, tapi berjuta makna dan kebaikannya akan kita dapat melalui ujian yang kita hadapi. Sebab itu sangka baik. Sangka baik ini adalah ubat bagi hati yang berduka, terluka. Sentiasa sangka baik, kerana Allah tidak akan menguji melainkan apa yang kita mampu dan terdaya. Apapun tak marah. Aisyah. Nah, dua-dua tak cari. Aisyah. Ni Aisyah juga. Ya. Aisyah KL, Aisyah Sabah. Ya. Ini Aisyah tak laku ni. Aisyah tak famous lagi. Hai semua, jangan lupa untuk datang Pesta Buku Sabah. Aisyah ada dekat sini everyday 10 pagi sampai 10 malam. Dan yang bestnya Aisyah ada bawa planning yang terbaru dulu, planning 2025 untuk korang semua orang Sabah. Jangan lupa datang. Bangkit kau layak berjaya. Boleh komen sikit kan? Buku ni. Ini buku saya yang terbit tahun lepas. Okey. Tahun lepas saya terbit buku yang Bangkit kau layak berjaya. Di mana buku ini adalah sesuai dibaca oleh pelajar-pelajar, remaja. Okey. Kadang-kadang kan ramai orang atau remaja yang terkadang kan mereka sedih. Jadi buku ini simple saja tulisannya, sesuailah dibaca oleh setiap saya. Okey, saya tertarik tu. Saya baca boleh kan? Boleh. 22. Hati, kuatlah. Kadang-kadang kita tak mampu bertahankan diri pada menerima kata-kata negatif dan hinaan orang yang tidak suka pada kita. It's okay. Mungkin agenda hidup dia hanya fokus mencari apa yang salah pada diri kita. Jadi hadapi dengan tenang. Paling penting pertahankan hati kita dengan meyakini segalanya ada hikmah. Satu penulisan yang deep mana? Itu realiti. Okey. Kadang-kadang ada orang kawan-kawan kan, kadang-kadang juga tengok kesalahan kita. Tapi kalau kita fikir apa dia kata pun, kita pun jadi sedih, tidak semangat kan. Jadi Betul.
saja. Iya. Kita bekerja kita saja. Fokus kerja. Okey, itu dia banyak karya yang dibawakan di Leruai Perpustakaan Negeri Sabah. Ini ada koleksinya, begitu juga dengan buku yang tadi kita bicarakan pagi tadi bersama dengan Dato' Anwar Amal pada pagi tadi. Buku yang dibawakan anda juga boleh cemerlang versi bahasa Melayu, versi bahasa Inggeris adalah You Too Can Excel, through the 7 Majestic Step Ups. Okey, so ada buku-buku yang dibawakan di Leruai Perpustakaan Negeri Sabah. Okey, selain itu apa lagi yang kita nak sharekan semua dengan pengunjung kita ni? Kat sana saya nampak ada macam ruang aktiviti. Ada aktiviti untuk kanak-kanak sini. Okey. Tulisan grade itu. Nanti ada aktiviti yang sangat-sangat menarik. Tulisan grade. Bila lagi kita cuba kan? Betul, bukan selalu kita jumpa bukan tulisan grade. selalu. Jadi inilah masanya untuk kita mencuba dan ada apa? Ada hadiah-hadiah. Itu saya dapat make and take activities. So kita buat something besok dan kita boleh buat balik. Dan ditambah lagi dengan ada cerah hati lagi kan? Ya, ada Betul juga kan? Dapat tulis lagi. perpustakaan negeri. So saya nak ajak semua yang dengar suara saya dengan Puan Farwati kat sini. Kami berada betul-betul di sebelah aja. Kalau kita menghadap ke depan, kita belah kanan. Kalau kita betul-betul di sebelah kanan pentas utama ini, anda boleh nampak beach flag Perpustakaan Negeri Sabah. Kita ada dekat sini. Anda boleh datang dan sertai aktiviti kami secara percuma, Puan. Dah percuma. Dapat bawa balik lagi mana? Contohnya kalau ada ibu-ibu yang mahu tengok-tengok buku yang bawa anak kan, bawa anak duduk sini. Kita ada cik cantik manis ni. Bahasa American. Sebab apa? Yang pertama kan yang review kehidupan. Tengok sungai kehidupan kita macam mana. Ujian-ujian yang datang dengan kita, macam mana kita mengambil ibrah daripada ujian itu. Itu kena tulis. Dan alhamdulillah buku Aisyah, alhamdulillah sudah cetak kali ketiga. Alhamdulillah. Kebetulan kalau kita menulis dari hati. Hai guys, sekejap lagi peresmian untuk Pesta Buku Borneo Sabah. Korang boleh, yang belum lagi pernah singgah di SICC boleh singgah. Boleh singgah hari ini. Hari ini ada peresmian, esok penutupan. Tapi yang bestnya peresmian kali ini ada YB datang. YB kah? Ada menteri datang. YB kah? Menteri kan? Jadi singgah SICC, cari booth kami. Sini booth Aisyah. Jumpa dengan ni.
Saya pikir tadi biasa nampak di baca di saya pikir perempuan laki-laki lembut. Hai, Alhamdulillah. Pesta Buku Borneo bakal melabuhkan tirainya. 5 hari kami berkampung sini. So saya rasa 5 hari itu banyak sangat pengalaman, banyak sangat cerita dia lah. Setiap hari ada cerita-cerita yang best kan. So apa yang saya lihat sebenarnya kita join Pesta Buku Borneo ni kan, kita cuba untuk mengenal pembaca-pembaca kita. Buku mana yang orang cari sebenarnya. Jadi itulah antara yang best di Pesta Buku ini. Dan harapan saya selepas ini sebenarnya ramai sangat mencari buku. Peminat buku. 5 hari berkampung sini tidak rasa penat pun sebab ramai orang best. Jadi jumlah siapa yang ada terniat mau tulis buku kan. So kami di Sabah ni di Smart Work kami tidak ramai tapi kami tetap ada untuk kamu, untuk membantu anda yang ingin menulis buku. Nanti tahun depan kalau ada pesta buku lagi macam ni, kita ramai-ramai di Railway ni. Okay? So itulah antara harapan saya. Apa yang menginspirasi Kak Wilia untuk hasilkan buku ni? Inspirasi. Okey, Assalamualaikum. Saya penulis buku ini. Aku tetap melangkah. Wiliawati atau Wilia. Okey, inspirasi kenapa wujudnya buku yang saya tulis ini adalah kisah hidup yang susah. Okay, membesar dengan kekurangan. So, tapi akhirnya atas semangat, atas amanah yang dirasakan. Okay, saya anak sulung, saya perlu berjuang untuk mengubah kehidupan keluarga. So saya berusaha bersungguh-sungguh melalui lah semua perjalanan kehidupan itu sehingga alhamdulillah dapat dapat membantu keluarga untuk terus berjuang membantu parents memberi sekolah pada adik-adik yang lain dan alhamdulillah semuanya sudah berjaya. So inilah hasilnya memoir buku Aku Tetap Melangkah. Kisah benar dan sangat memberi motivasi kepada sesiapa saja, terutama ibu bapa dan juga anak-anak. Bersama dengan saya ni penulis buku Pocket MC dan The Rhythm of Life by Hartini Taman. Ini salah seorang kawan seperjuangan saya dalam tim Smart Work. Jadi saya nak tanya dengan penulis ni lah, apa yang menginspirasikan penulis kita yang ada di depan saya ni untuk menerbitkan buku Pocket MC dan Rhythm of Life ni? Waalaikumsalam. Apa yang menginspirasikan saya untuk menerbitkan, untuk mencetak buku Rhythm of Life ini adalah berdasarkan pengalaman saya menghadapi ujian kehidupan. Jadi setiap kehidupan kita ini perlunya mengatur emosi dengan baik. Ada cara-caranya. Semuanya kita ni ada kisah yang berbeza. Dan manakala buku Pocket MC ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun menjadi pengacara majlis jabatan. Jadi setelah 22 dekad ini saya rasa tiba masanya untuk saya berkongsi kepada orang-orang di luar di sana bagaimana untuk menjadi pengacara majlis yang bagus, yang mempunyai kriteria, dan inilah masanya saya rasa kenapa saya pilih buku pocket, sebab tidak semua orang suka membaca buku yang panjang-panjang, dan setiap pembelian saya akan berikan percuma 30 teks pengacaraan majlis sebenar. Mana anda dapatkan buku? Buku ini adalah sebenarnya asalnya e-book, boleh juga dapatkan daripada saya secara atas talian, dan juga ini buku adalah buku yang terakhir pada hari ini. Daripada 20 cetakan telah laku 19 buah buku, 19 buah naskah.
Jadi kita akan cetak sekali lagi dan perbaiki edit semula dan kemaskini apa-apa yang patutlah. Dan ini buku Rhythm of Life ini merupakan cetakan yang keempat. Jadi bolehlah dapatkannya daripada saya, hubungi saya ataupun di FB Hartini. Nak tanya apa yang menginspirasikan Puan untuk hasilkan buku Rahsia Pelan Strategik Diri ni? Sebenarnya apa yang berlaku, kenapa saya lahirkan buku ini dengan izin Allah. Saya berada dalam satu majlis ilmu. Pada ketika itu penceramah tu, guru kami lah, dia tanya, kalau mati hari ini dah ada anak soleh yang ditinggalkan, dah ada amal jariah yang ditinggalkan, dah ada ilmu manfaat yang telah disebar-sebarkan. Macam itulah kan. Akhirnya saya rasa macam seolah-olah saya terpanggil untuk menulis buku ini. Sebenarnya asalnya nak menulis buku tentang manajemen. Rangka itu sepatutnya rangka dalam manajemen, dalam sistem perusahaan kualiti, dijadikan sebagai satu rangka blueprint untuk kita menjadi blueprint untuk pelaksanaan diri lah. 5 langkah hidup berubah mudah bahagia ni, supaya semua benda yang kita lakukan kita harus bawa Allah bersama dalam setiap urusan. Siapapun diri kita perlu berpandukan Al-Quran dan Sunnah untuk kita menjalani kehidupan kita. Assalamualaikum. Aisyah kini berada di Perpustakaan Negeri Sabah membuat penyerahan 40 buku Trabelok Hati Seorang Malak bersama dengan tim Smart Work. Alhamdulillah sudah selesai tadi, dah ada buat penyerahan. Banyaklah yang terlibat. Terima kasih untuk orang yang betul-betul bertungkus lumus bekerja dalam buat penyerahan buku ni. Jadi nak tahu siapa orang kuat di sebalik Smart Work? Ini orangnya. Kesyukuran sebab lepas pesta buku tu, kemudian hari Isnin tu kan, pesta buku berakhir hari Ahad. Hari Isnin petang saya sudah dihubungi oleh pihak perpustakaan di mana mereka membeli buku-buku kami. Bayangkan ada 19 buah buku daripada penerbitan ni lah, 19 buah, dan masa tu kami stok banyak tiada. Dan ada persiapan dalam 4 hari lah untuk menyerahkan semua buku yang diminta. Dan alhamdulillah lah segalanya berjalan lancar. Sudah pun diserahkan, alhamdulillah. Kerana hari itu saya ingat mustahil saya dapat kumpulkan semua ni. Seorang di Sandakan, seorang di Nabawan, seorang di Pulau Labuan. Kemarin yang di Pulau Labuan tu datang
pergi balik untuk hantar buku saya untuk hari ini punya penyerahan lah. So apa-apapun sangat-sangat bersyukurlah. Sangat-sangat bersyukurlah. Bersyukur. Nak menangis ke tak? Sudah puas menangis. Subhanallah. Terutama yang masa hari itu kena call. Kelulusan. Thank you Kak Farah. Okey, orang yang bertindak apa itu yang juga menyumbang kepada usaha hari ini, Kak Wilya. Ya, hai. Alhamdulillah, sangat rasa bersyukur. Tidak terungkap dengan kata-kata. Air mata aja yang berjalan ya. Air mata kegembiraan. Air mata kegembiraan tuh yang mengiringi lah perjalanan kan, sebab untuk menghasilkan satu buku dia bukan mudah. Ya bermacam-macam suka dan duka, warna semacam proses penghasilan buku, dan apabila pihak perpustakaan negeri Sabah berminat. Ilham menulis itu dapat dari mana? Ke masa ditandas? Di mana-mana saja. Kadang-kadang Alhamdulillah. makan, time kita ada rasa sedih, rasa happy, ataupun kita rasa dia datang sedikit dan menjadi sebuah buku. Alhamdulillah, thank you. So terima kasih Perpustakaan Negeri Sabah karena berminat memilih karya daripada Smart Work. Alhamdulillah. Kita tanya pula Kak hari ini. Okey Kak, kongsikan. Apa yang Kak rasa? Hai, saya amat bersyukur pada hari Jumaat yang mulia ini, buku-buku semua telah selamat sampai ke Perpustakaan Negeri Sabah. Sesuatu yang saya tidak sangka-sangka sebelum ini. Satu-satunya buku yang pertama saya hasilkan, buku Rhythm of Life, telah berpindah milik ke Perpustakaan Negeri Sabah. Kalau dahulu sebelum ini saya selalu terfikir, tidaklah buku aku ni berada di rak-rak buku perpustakaan besar-besar ni. Sekarang tidak mustahil ianya berlaku atas izin Allah, atas kerjasama dan sokongan daripada Smart Work Solution. Saya amat berterima kasih. Buku-buku ini juga telah akan sampai di seluruh perpustakaan negeri Sabah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, kita dengarkan perkongsian daripada penulis-penulis tempatan Sabahan. Jadi korang yang nak menulis buku, korang jangan putus asa, ambil pen, ambil buku, tulis. Mana tahulah buku korang tu laku keras, boleh simpan di perpustakaan macam kami. Kalau nak jadi penulis, kena berguru. Bergurulah dengan Kak Farah. Okey? Aisyah kena sambung lah penulisan macam ni. Sebab kan sebenarnya penulisan macam ni jarang orang mau share tau. Perjalanan kehidupan kita yang daripada yang tidak okey kepada yang okey kan. Sangat-sangat jarang orang yang sanggup berkongsi. Tetapi ada dalam Al-Quran kan yang Kak share dalam bengkel tu kan. Surah Al-Insyirah, setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Sebenarnya dalam buku ini kalam Allah itulah yang kita mau persembahkan.